Assalamualaikum, kami dari kelas BA 242 4A akan mengulas isu yang bertajuk Serangan Ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam dan implikasinya terhadap pembentukan negara bangsa. Assalamualaikum, saya Niah Dami Tini Abdul Rahman dan saya akan membentangkan tentang pengertian ideologi. Asal-usul tercetusnya istilah ideologi buat pertama kali adalah dari seorang filsuf Perancis yang bernama Listus de Tracy. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani iaitu ide yang bermaksud idea, cita-cita, pemahaman sesuatu benda dan pandangan tentang sesuatu. Manakala logi dari kata logos yang bermaksud logik, kajian atau risalah. Dari segi bahasa pula, mengikut Kamus Dewan edisi ketiga, maksud ideologi ditafsirkan sebagai suatu fahaman atau ajaran yang digunakan atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain tujuan. Istilah ideologi terkait rapat dengan pelbagai bidang dalam kehidupan manusia, termasuklah politik, sosial, budaya dan juga agama. Ideologi dalam bahasa Arab iaitu al-ghazwu, al-fiqh, juga dikatakan sebagai satu serangan pemikiran terhadap individu, masyarakat, negara dan bangsa. Ideologi sesuatu serangan yang bukan berbentuk fizikal seperti istilah yang kita sering dengar iaitu brainwash, thought control atau ideological reform. Pembawa ideologi akan mendakwa bahawa mereka mempunyai autoriti terhadap kebenaran. Mereka akan berusaha meyakinkan pihak luar untuk mempercayai ideologi tersebut. Ideologi menjadi asas kepada pembentukan atau perubahan tingkah laku seseorang. Jadi seseorang itu akan menganalisis dan seterusnya menggantikan kepercayaan yang lama kepada sesuatu kepercayaan yang baru. Hubungan perdagangan negara Arab dengan tanah Melayu yang pada mulanya hanya untuk bertujuan berniaga, namun dengan sifat Islam yang bersifat universal, orang Melayu menjadi tertarik dengan Islam apabila berurusan dengan para peniaga Arab. Jadi di situlah berlakunya pertukaran ideologi Islam. Sebelumnya, masyarakat dulu terbawa pengaruh penganut Buddha dan Hindu seperti upacara menyembah nenek moyang, beralih kepada keinginan ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam mengajar manusia ke arah membentuk akhlak yang lebih baik dan penuh adab. Yang muda dan tua saling menghormati antara satu sama lain. Jiran pula dianggap seperti keluarga sendiri. Nilai-nilai baik banyak diterapkan selepas datangnya Islam. Namun selepas berlakunya fasa kolonialisme Barat, ideologi Barat mula memasuki tanah Melayu. Para penjajah ini mula mempengaruhi fikiran orang Melayu yang pada masa itu sudah pun beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Namun ingin diganti dengan pengaruh Barat. Jadi pengaruh Barat ini digelar sebagai serangan ideologi Barat yang memberi kesan kepada pemikiran umat Islam dan masih wujud sehingga kini. Kejahilan atau tidak tahu dan syubhah iaitu kesamaran atau ketidakpastian dalam memahami konsep syariah. Golongan ini dangkal tentang pemahaman dan konsep yang sebenar, sesuatu konsep syariah. Contohnya seperti amal ma'ruf nahi mungkar, hudud serta jihad. Kumpulan yang dalam kesamaran ini akan terdorong untuk lebih mudah mempercayai bahawa tafsiran-tafsiran yang dibawa oleh ISIS yang salah ini adalah betul bagi mereka. Seterusnya, kita akan teruskan dengan pendedahan beberapa fahaman yang termasuk dalam serangan ideologi Barat seperti secularism, liberalism dan hedonism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halisha binti Harun. Hari ini saya akan membincangkan tentang serangan ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam. Seperti mana yang kita tahu, pada zaman yang kian maju ini, terlalu banyak cabaran dan tentangan terhadap masyarakat kita kini, sama ada terpengaruh dengan budaya sendiri yang negatif atau dengan budaya ideologi Barat. Generasi yang kian tumbuh dan membesar adalah antara golongan yang cepat terpengaruh dan memerlukan perhatian yang lebih untuk masa kini. Sekularisme adalah salah satu ideologi yang sering meniti di bibir mulut masyarakat dan negara, dan ia merupakan salah satu isu yang hangat diperkatakan di Malaysia. Apa itu sekularisme?
Sekularisme bermaksud satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Ketiga-tiga contoh ini merupakan bukti berlakunya sekularisme di Malaysia. Sekular dalam bahasa Arab disebut al-ilmaniyah yang diambil daripada perkataan ilmu. Oleh itu, secara kasarnya ia akan membawa maksud yang menjurus untuk memartabatkan ilmu. Jadi, ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam sebagai yang menjadikan ilmu sebagai satu perkara yang penting bagi manusia dan menyeru kepada ilmu sejak wahyu pertama lagi. Tetapi maksud secara tersiratnya adalah al-ladaniyah iaitu tanpa agama atau al-aqidah iaitu tanpa akidah. Al-ilmaniyah merupakan satu tipu daya dan berselindung di sebalik slogan ilmu. Bidang yang paling teruk menerima kesan sekularisme di Malaysia adalah dalam bidang pendidikan. Ini kerana bidang pendidikan adalah merupakan saluran dan alat terpenting untuk mencorakkan haluan hidup manusia itu sendiri. Sebagai contoh, fahaman ini disebarkan melalui pendidikan dengan menghantar pelajar Islam ke luar negara untuk melanjutkan pengajian. Selanjutnya, perkara yang menjadi perhatian Barat ialah bidang ekonomi. Mereka memperkenalkan sistem kapitalis yang mengagungkan riba. Jika tidak berasaskan riba, sesuatu sistem itu tidak dapat dijalankan. Sistem ini berdasarkan dasar laissez-faire yang berteraskan kebebasan individu yang hanya mementingkan keuntungan peribadi. Manusia diajak berlumba-lumba untuk mengumpul harta dan kekayaan, di mana akhirnya tindas menindas dan tipu menipu turut berlangsung dan menjadi amalan masyarakat. Isu seterusnya ialah dari aspek politik adalah yang paling utama menerima kesan daripada sekularisme. Contohnya, Perlembagaan Malaysia adalah bukti yang paling jelas dalam hal ini. Ia menafikan kekuasaan Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Politik dan agama menjadi terpisah, sedangkan seperti mana kita tahu dalam Islam, agama dan politik adalah satu dan tidak bercerai-berai. Hijrahnya Rasul SAW adalah untuk mendirikan Islam di Madinah. Ini bermakna Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, di mana ia bertentangan sama sekali dengan hakikat perjalanan politik di Malaysia. Politik kita sekarang adalah acuan dari Barat, di mana politik yang mengutamakan nafsu dan kebendaan. Projek-projek membazir sudah menjadi semacam satu pemujaan. Semuanya adalah kerana faham kebendaan telah berakar umbi ke dalam jiwa Melayu yang mengaku beragama Islam. Seterusnya, saya Nur Fatihah binti Mustafa akan menerangkan tentang liberalisme. Antara ideologi Barat yang lainnya adalah liberalisme. Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan dan hak individu di tampuk yang tertinggi. Seseorang yang menerima dan mempraktikkan fahaman liberalisme dipanggil sebagai seorang liberal. Dari sudut bahasa, liberal bermaksud cenderung atau bersifat kepada kebebasan dan pemerintahan demokratik. Dalam kitab Syekh Sulaiman Al-Khirazi iaitu Liberaliyah Al-Khirazi ada menyatakan bahawa liberalisme ini merupakan satu mazhab dan ajaran mengenai pemikiran manusia yang mementingkan kebebasan individu. Dari sudut agama Islam, dapat dilihat ada kumpulan yang cuba untuk membawa fahaman liberalisme dengan nama Islam liberal. Islam liberal ini merupakan satu fahaman yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Istilah Islam liberal ini tidak boleh dibiarkan sewenang-wenangnya kerana ia menggunakan nama Islam sebagai umpan untuk meracuni individu, sedangkan fahaman Islam liberal adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Secara umumnya, asas pemikiran liberal ini terbahagi kepada tiga, iaitu dari segi kebebasan, individualisme dan rasionalis. Kebebasan merujuk kepada hak individu tersebut, iaitu setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dan orang lain tiada hak untuk melarang dan menegah perbuatan tersebut. Dalam hal ini, isu agama boleh diketepikan.
Dari segi individualisme pula, terdapat dua maksud yang dihujahkan, iaitu cinta terhadap diri sendiri dan kemerdekaan diri, di mana dalam konsep liberalisme ini disebut sebagai pragmatisme. Yang terakhir, dari segi rasionalis, bermaksud mendewakan akal. Secara amnya, individu tersebut hanya menggunakan akal untuk mendapatkan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkan aspek dan perkara yang lain. Antara isu yang diperjuangkan oleh Islam liberal ialah agenda seksualiti merdeka, di mana mereka menyokong dan memberi pendedahan kepada masyarakat dan pihak berkuasa agar mereka mengiktiraf homoseksual dan LGBT. Namun begitu, Malaysia sebagai sebuah negara Islam tidak akan sesekali mengiktiraf LGBT kerana ianya secara terang-terangan bercanggah dengan ajaran Islam. Isu lain yang sering diperkatakan oleh golongan Islam liberal adalah isu murtad. Golongan Islam liberal ini mendesak untuk diberikan hak kebebasan murtad dan keluar agama untuk masyarakat Islam di Malaysia. Akhir sekali, isu yang sering diketengahkan oleh golongan Islam liberal ini adalah hak individu. Maksud hak individu adalah apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah hak mereka sendiri. Contoh yang boleh diambil adalah amalan minum arak dalam kalangan orang Islam. Mereka menggunakan hujah bahawa minum arak itu adalah hak individu seseorang dan ianya tidak menjadi kesalahan kerana perbuatan tersebut tidak mengganggu ketenteraman orang lain. Meskipun ianya jelas haram dari segi agama, namun golongan liberal ini menggunakan hujah hak individu untuk menghalalkan perkara yang haram. Selanjutnya, saya Anissa Akila binti Zainal Abidin akan membentangkan tentang ideologi barat hedonisme. Istilah hedonisme berasal daripada dua cantuman perkataan iaitu hedon dan isme, di mana perkataan hedon merupakan istilah Greek Yunani yang bererti kesenangan atau keserodokan, manakala perkataan kedua iaitu isme dijelaskan sebagai akhiran asing kepercayaan, gerangan politik atau keagamaan, perlakuan dan juga sifat. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perkataan hedonisme bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Manakala Oxford English Dictionary mendefinisikan hedonisme sebagai satu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan. John David Gressler juga ada menyatakan pandangannya terhadap erti budaya hedonisme yang menjadikan keseronokan dan kegembiraan sebagai kredit tertinggi. Secara amnya, hedonisme merupakan suatu budaya atau etika yang mementingkan keseronokan dan juga kebahagiaan sebagai matlamat hidup dengan menjadikan hawa nafsu sebagai petunjuk. Jadi, budaya ini cuba untuk menjelaskan bahawa setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja yang diingini asalkan nilai keseronokan dan kenikmatan yang diinginkan itu tercapai. Hedonisme merupakan satu budaya atau etika yang mementingkan keseronokan dan juga kebahagiaan sebagai matlamat hidup dengan menjadikan akal fikiran dan hawa nafsu sebagai petunjuk kehidupan. Manakala agama Islam sangat mengajar penganutnya untuk melakukan perkara yang berfaedah dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara sia-sia kerana segala perbuatan yang dilakukan manusia akan dihitung dan dihisap di akhirat kelak. Sumber rujukan utama bagi umat Islam ialah Al-Quran dan Hadis. Melalui perkara ini, ia dapat dibuktikan bahawa pembawaan budaya hedonisme ini sangatlah tidak bertepatan dengan cara hidup umat Islam kerana keseronokan dan kebahagiaan yang dikecapi itu hanyalah sementara dan ia juga mampu menjadikan seseorang individu taksub dan sombong. Lagi pula, Islam menilai sesuatu kebaikan itu melalui pembangunan ummah yang memfokuskan kepada aspek pembangunan yang berteraskan ketuhanan atau kerohanian berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan agar manusia bukan sahaja mendapat kebaikan di dunia tetapi juga mendapat kebaikan di akhirat. Manakala konsep kebaikan yang dibawa oleh hedonisme ini adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan kebendaan. Dengan cara pemikiran yang hanya mementingkan kebendaan ini, ia akan menjadikan umat Islam hayat dengan kemanisan dunia. Budaya hedonisme merupakan salah satu ideologi barat yang telah lama bertapak di Malaysia, di mana ia telah membawa perubahan terhadap cara pemikiran seseorang. Terdapat banyak kesan yang negatif telah mempengaruhi diri umat Islam, antaranya rosaknya akidah dan iman umat Islam dan maksiat berleluasa.
Pertama, dengan percaya dan juga mengamalkan budaya ini, ia akan mampu memberi kesan terhadap rosaknya akidah umat Islam kerana mereka akan lupa bahawa akidah merupakan tonggak kepada keseluruhan perancangan hidup manusia. Dengan rosaknya akidah seseorang, ia akan mempengaruhi iman juga. Kerana konsep keimanan itu sendiri memerlukan seseorang individu untuk memiliki akidah yang benar. Dengan menelusuri ciri akidah yang benar, antaranya percaya kepada kewujudan dan keesaan Allah, mengamalkan kepercayaan dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan perkara yang bersesuaian dengan akidah Islam dan lain-lain. Melalui perkara ini, dapat dibuktikan bahawa budaya hedonisme ini sangatlah bercanggah dengan akidah Islam kerana sumber utama budaya hedonisme ini berlandaskan akal fikiran ataupun hawa nafsu, sedangkan Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama di dalam kehidupan. Selain itu juga, setiap perkara yang dilakukan itu bercanggah dengan ajaran akidah Islam. Contohnya, suka berfoya-foya dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Kedua, segala perihal yang mementingkan keseronokan dan kenikmatan duniawi ini akan mampu mengganggu pemikiran umat Islam kerana ia akan menjadikan seseorang itu akan leka dan lalai kerana terlalu taksub dengan keseronokan sehinggakan kemaksiatan berleluasa. Contohnya, seperti sekarang, terdapat segelintir masyarakat di Malaysia, terutama golongan remaja yang terdedah dengan gejala sosial bebas, sebelum arak, pergaulan bebas, dadah dan lain-lain. Selain itu, remaja sekarang sudah berani mempamerkan maksiat yang dilakukan di khalayak umum seperti berkongsi perbuatannya di media sosial, seperti berpakaian ketat, bermesraan dengan yang bukan muhrim dan sebagainya. Saya akan teruskan dengan implikasi terhadap pembentukan negara bangsa. Seperti mana yang kita tahu, serangan ideologi barat merupakan salah satu strategi untuk menjatuhkan maruah dan martabat umat Islam di muka bumi ini. Jadi, pelbagai cara yang telah mereka lakukan untuk menyebarkan dan memperluaskan ideologi barat kepada umat Islam. Oleh itu, ia memberi implikasi terhadap pembentukan negara bangsa. Tercetusnya perkara-perkara yang negatif adalah disebabkan oleh individu-individu yang menerima dan mengamalkan fahaman tersebut. Sistem pendidikan sekular yang bersifat memisahkan agama dengan kehidupan manusia pada masa kini dilihat gagal mendidik rohani para pelajar di sekolah. Sistem pendidikan sekular dianggap gagal kerana tidak mampu membentuk insan yang utuh dan teguh dari segi moral dan akhlaknya. Tidak dapat menerapkan pandangan hidup yang tepat, nilai-nilai yang tetap dan mutlak, ilmu yang bersepadu. Sistemnya mungkin berjaya melahirkan warga negara yang baik. Hakikatnya, para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. Banyak pihak memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja atau individu. Jadi keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan diri sendiri dan individu-individu yang lain, dan ini turut menjejaskan pembentukan negara bangsa kerana remaja kini merupakan pewaris bangsa. Ideologi barat merupakan fahaman yang banyak memberi kesan buruk berbanding kesan positif kepada umat manusia, terutamanya di dalam pembentukan keluarga. Ia mampu merosakkan institusi keluarga kerana jauhnya mereka dengan pegangan agama. Ideologi barat ini merupakan satu fahaman yang cuba untuk mengasingkan pegangan agama di dalam setiap perkara yang dilakukan. Ia akan menjadikan keluarga tersebut lebih jauh dan lunturlah pegangan agama dalam diri mereka. Pembentukan keluarga yang bebas melakukan apa sahaja dengan mengasingkan agama akan menjadikan maksiat berleluasa di dalam institusi keluarga tersebut sehingga akan menjejaskan negara bangsa yang kucar kasir suatu hari nanti. Dengan bebas melakukan setiap perkara tanpa memasukkan nilai agama, ia akan memberi kesan terhadap reputasi dan maruah keluarga itu sendiri. Selain itu juga, generasi bangsa iaitu anak-anak yang tidak bermoral akan wujud kerana didikan budaya hedonisme ini diterapkan di dalam diri anak-anak. Namun begitu, ibu bapa berperanan penting untuk mendidik anak-anak dengan didikan agama yang betul dan secukupnya supaya generasi bangsa yang berkualiti dan bermaruah akan dapat dihasilkan.
Dengan itu, perkara maksiat yang berleluasa akan mampu diatasi dan dibendung dengan sebaiknya. Oleh itu, negara akan dipandang dengan hormat dan mampu maju ke hadapan kerana memiliki pewaris bangsa yang mempunyai nilai agama yang tinggi, beretika dan berfikiran kreatif dan inovatif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selain itu, implikasi ideologi Barat terhadap negara bangsa ialah boleh menghancurkan akidah dan akhlak masyarakat. Hal ini kerana ideologi Barat itu sendiri banyak bercanggah dengan ajaran Islam. Contoh yang dapat dilihat jelas seperti ideologi Barat menekankan hak individu dan kebebasan sebagai perkara utama. Namun, Islam berlandaskan hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan perkara sewenang-wenangnya seperti minum arak, berjudi dan memberi atau menerima rasuah. Kita mempunyai garis panduan Islam yang perlu diikuti. Sekiranya ideologi Barat ini tidak dibendung, masyarakat Islam boleh terpesong dari segi akidah dan menghancurkan nilai akhlak yang telah diajar oleh Islam. Ini akan memberi kesan negatif kepada pembentukan negara bangsa kerana ajaran Islam semakin dilupakan dan masyarakat lebih mengamalkan ideologi Barat di mana ianya banyak bercanggah dengan ajaran Islam. Implikasi ideologi Barat yang lainnya ialah masyarakat hanya menjadikan Islam sebagai sebuah agama kepercayaan semata-mata. Ini menyebabkan masyarakat hanya perlu beriman dalam hati dan melafazkan 2 kalimah syahadah sudah cukup membuatkan mereka menjadi seorang Islam. Apa yang diajarkan oleh Islam seperti perkara wajib, sunat, makruh dan haram tidak diambil kira. Mereka hanya mengaku diri mereka Islam tetapi tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebetulnya. Ibadah seperti solat, zakat dan puasa diambil ringan dan remeh kerana bagi mereka, dengan beriman dalam hati sahaja sudah cukup untuk mereka menjadi seorang Islam. Sedangkan orang Islam yang sebenar itu perlulah selari dari segi hati dan amalan zahir. Ketidakseimbangan dari segi hati dan amalan zahir ini akan memberi kesan buruk kepada pembentukan negara bangsa, seperti melahirkan masyarakat yang tidak faham akan agama Islam yang sebenar. Apabila kita tidak tahu tentang Islam yang sebenar, lama-kelamaan ianya akan lenyap dan fahaman baru yang terpesong dari Islam akan wujud. Fahaman baru seperti inilah yang akan menghancurkan negara bangsa kita kerana negara bangsa yang terbaik adalah hasil daripada panduan hidup dan ajaran yang betul. Kesimpulannya, serangan ideologi juga dilihat sebagai sebuah peperangan mental yang meresap secara senyap-senyap ke dalam jiwa umat Islam. Ditambah pula proses globalisasi yang berlaku di pelosok dunia menjadikan fahaman-fahaman ini memberi kesan perubahan yang agak drastik terhadap pemikiran dan menggugat pegangan akidah umat Islam. Namun, setiap kemungkaran pasti ada jalannya untuk mencegah dan mengatasinya. Dari aspek individu, seseorang itu dapat mengelakkan dirinya dari terjebak dengan kemungkaran ini melalui memperhiaskan dirinya dengan kefahaman Islam. Individu tersebut perlulah mendalami ilmu agama dengan bersungguh-sungguh seperti mengikut ceramah agama atau segera membuat rujukan dengan beberapa orang yang lebih pakar tentang ilmu agama Islam jikalau mengalami kekeliruan tentang hukum hakam dan lain-lain lagi. Selain itu, sentiasa memahami kembali seluruh kewajipan diri sebagai hamba Allah serta menimbulkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, dengan cara menimbulkan perasaan jihad dalam diri untuk menegakkan Islam. Selain itu, pihak institusi dan kerajaan juga dapat membanteras pengaruh Barat melalui sistem pendidikan di Malaysia. Golongan bawah umur adalah golongan yang sentiasa dalam keadaan sedang belajar dan mudah terpengaruh dengan persekitaran. Jadi dengan lebih menekankan elemen pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan sekolah, mereka lebih terdedah awal tentang Islam yang sebenar dan amar makruf nahi munkar dalam kehidupan mereka. Jadi, para pendidik juga boleh mengaplikasikan pengajaran kepada sesuatu yang lebih praktikal seperti membuat lawatan ke tempat-tempat yang dibolehkan umat Islam pergi dan menunjukkan sahaja tempat terlarang untuk didekati seperti gereja. Jadi, pelajar lebih lama mengingat kerana memori mereka dalam bentuk visual dan pengalaman mereka. Pihak sekolah dan universiti juga boleh membuat tayangan perdana setiap bulan dengan menjemput mana-mana penceramah selebriti yang dapat menarik para pelajar untuk hadir secara beramai-ramai.
Jadi kerajaan boleh menyokong pelaksanaan ini dengan menambahkan peruntukan modal untuk pelaksanaan program tersebut. Jadi seterusnya, kerajaan juga boleh adakan kempen pembelian barangan Muslim secara besar-besaran konsisten selama seminggu setiap 2 bulan. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran tentang Islam dan dapat menyebabkan pengaruh luar semakin sempit, akhirnya dihapuskan sedikit demi sedikit dengan berkesan. Jadi, setiap pihak perlulah mengambil tempat dalam menghapuskan ideologi barat yang menyesatkan ini kerana secara tidak langsung ia akan menggugat perpaduan dan kesejahteraan sesebuah negara dan bangsa. Sekian itu sahaja dari kami. Terima kasih.